Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi aku ini luas? Berhijrahlah di dalam. Alhamdulillah, saya pergi ke Spain Parliament of World Region 4 tahun yang lalu. Driver taksi di Spanyol tu, ya, bandar-bandar besar, ya, kebanyakannya orang Pakistan. Ada 20,000 orang. Alhamdulillah, kebanyakannya mereka membina institusi masyarakat Islam sana yang realistik kepada hakikat Spanyol. Ini penting. Maknanya ada yang sudah realistik, ya. Jadi dalam konteks hijrah ini pun penting kaitannya dengan konsep negara Islam. Jadi kata fuqaha masih kekal di situ. Kecuali lah kalau dah dipaksa makan babi, itu pun dalam syariat Islam kata Imam Ghazali boleh bohong kan? Boleh bohong pada waktu itu. Jangan tak bohong. Mesti bohong. Kalau tak bohong tak bijak. Boleh. Kecuali lah kalau dah dibunuh beramai-ramai macam yang dibuat di Serbia, di Bosnia. Itu pun mufti Bosnia Mustafa Siric dalam khutbah-khutbah Jumaat pertahankan, dia kata. Alhamdulillah, ya. Hari ini kita dah tengok tekad Daulah Islamiah di Bosnia itu, ya, tidak lagi menggunakan kaedah fuqaha-fuqaha yang lalu 100%. Kemudian Darul Aqd, wilayah bukan Islam yang berdamai dengan bukan Islam. Pendek saja, sebenarnya panjang lagi kerana teori international politics itu. Saya tak sempat kepada Salah Bunaimi. Dia menyatakan sebagai satu konsep yang telah dikembangkan oleh fuqaha zaman Islam apabila terjadinya perdamaian antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Bila berlaku perdamaian, maka timbullah Darul Aqd. Sekarang saya masuk kepada isu penting lagi, iaitu kewajipan menegakkan negara Islam. Di sini saya mengambil pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi bila tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan jangan pula merasa bahawa kita tak perlu bahaskan pandangan Qaradawi. Kita terima seadanya. Tidak, ya. Tujuan saya ialah nak menunjukkan posisi hukum yang hakiki dalam Islam. Antara ilmuwan Muslim semasa yang telah mempertahankan kewajipan menegakkan negara Islam di dunia moden pada masa kini ialah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalam karyanya yang berjudul Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam, Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia. Al-Qaradawi telah berhujah bahawa idea penubuhan negara Islam bukan merupakan ciptaan pemimpin-pemimpin dalam gerakan Islam semasa. Itu perkataan dia. Ada teks dia, saya simpan dalam teks saya di Jabab Sa'adi. Kita ada kitab di situ. Sebaliknya, Al-Qaradawi menegaskan gerakan membina sebuah negara Islam seperti di Mesir. Tuan-tuan tahu di Mesir ini yang memimpinnya adalah Imam Hassan Banna dengan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun dan Muslim Brotherhood, adalah bersandarkan kepada nas-nas qat'i dalam Al-Quran serta Sunnah junjungan Muhammad SAW. Umpamanya beliau berhujah dengan menggunakan ayat-ayat dalam surah An-Nisa daripada 58 hingga 59. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'imma ya'idukum. Innallaha kana sami'an basira. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ayat ini qat'i. Qat'i maknanya ayat yang bersifat hukum. Dalam Quran ada ayat qat'i, ada ayat zanni. Ayat zanni tak menjadi hukum. Ayat qat'i menjadi hukum, seperti wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib menegakkan haji apabila cukup syaratnya. Tetapi saya tambahkan di sini. Nampaknya dalam kepahaman kita setelah membaca karya Al-Qaradawi ini, dia menyatakan wajib menegakkan sebuah negara Islam. Ungkapannya. Karena itu Imam Hassan Banna menyatakan strategi dia, kalau tak tegak negara Islam di Mesir pun, aqimu daulatan Islamiyah fi qulubikum. Tegakkanlah negara Islam dalam jiwa kamu. Tegakkan negara Islam itu maknanya apa? Bukan kalau di sini menjadi orang yang kata orang sembrono, fanatik kepada perkataan negara Islam seperti mana golongan yang tidak menerima ilmu secara sistematik pada hari ini.
Maksud menegakkan negara Islam di dalam jiwa itu, kata Al-Banna, adalah tegakkan sikap adil sesama manusia kalau kamu menjadi pemerintah. Adakan hubungan yang baik dengan orang-orang bukan Islam. Kesamaitan efek dalam tradisi Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Bila saya membaca majalah Al-Mujtama dalam tahun-tahun 70-an dan 80-an sampai sekarang, setiap kali bulan Ramadan mereka akan panggil pemimpin-pemimpin gereja Koptik di Mesir, di Kairo, datang buka puasa dengan Hasan al-Banna. Bukankah itu satu sikap pluralistik, satu sikap menghormati masyarakat Kristian di Mesir, di mana masyarakat Kristian adalah minoriti, tetapi penting dalam sejarah peradaban Mesir. Lalu diundang, dengar pula ucapan, minta pula pemimpin Koptik ni bocak pula, walhal agendanya agenda meraihkan syiar Islam, buka puasa, iftar. Itu satu tradisi yang telah dibuat oleh Imam Hasan al-Banna, menunjukkan dia tidak fanatik kepada orang kafir di Mesir. Di Singapura dah start kan panggil orang bukan Islam, ya. Indonesia baru start tak 8 Mac yang lalu. Kemudian dia berhujah dengan ayat 58-59. Kemudian dia ambil lagi ayat surah Al-Anfal 72, walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min wilayati min syai'in hatta yuhajiru. Ini Allah minta orang Islam jangan lari daripada kota Madinah, jangan berhijrah tempat lain nak cari makan, sama-sama dengan duduk dengan Rasulullah, berjuang menegakkan Islam di negara Madinah ini. Jadi keadilan, kesamarataan, kebajikan, ya, persaudaraan, pertahanan, duduk dengan orang Yahudi, duduk dengan orang Kristian, ada Sahaif Nabawi. Memang dulu tak ada perkataan negara Islam, tuan-tuan dan perempuan. Yang mulai gunakan perkataan negara Islam ni siapa? Rasul Riba daripada Syria. Serta jatuhnya Khilafat Osmaniyah. Mula-mula di zaman Rasulullah dulu dipanggil Sahaif An-Nabawiyah, yang dipanggil the first written constitution in the world. Siapa yang buat kajian yang baik tentang konstitusi Madinah? 2 orang, iaitu dari Profesor Muhammad Hamidullah dengan Profesor Albi Surgeon daripada Cambridge University. Tengok jurnal-jurnal daripada London tahun-tahun 50-an 60-an, a lot of explanation tentang kehebatan Sahaif An-Nabawi. Jadi saya jelaskan di situ. Kemudian Qaradawi juga selanjutnya menggunakan satu hadis yang menyatakan bahawa kalaulah sekiranya sesiapa di kalangan umat Islam ini yang mati tanpa meletakkan bai'ah pada lehernya, kemudian kematian tersebut adalah satu kematian jahiliyah. Timbul hari ini di kalangan anak-anak muda yang radikal ini konsep bai'ah kepada amir. Saya tak uraikan di sini, insyaAllah kita perbaiki. Konsep bai'ah ini memang ada. Bai'ah kepada siapa? Bai'ah kepada Rasul, yang sekaligus bai'ah kepada Allah dari segi tauhid. Boleh berbai'ah kepada amir pemerintah, tetapi dengan syarat amir taat kepada Allah dan Rasul. Syarat seperti mana yang dikemukakan oleh ulama-ulama ataupun fuqaha dalam bidang politik Islam. Tapi hari ini saya terus pergi saja bahawa golongan muda meletakkan konsep ketaatan kepada amir mereka dalam jamaah mereka. Hal ini juga sudah dibahaskan, malah telah direvisikan balik oleh ideolog-ideolog gerakan Islam di Mesir hari ini, di Syria, di Yaman, di Turki. Mereka melakukan revision semula konsep bai'ah, karena timbulnya radikalisme seperti gerakan Al-Qaeda, gerakan Jamaah Islam, gerakan yang dipanggil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tentang Salafiyah ini, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Jadi konsep bai'ah kata Rasulullah tadi, kalau sekiranya kita letakkan bai'ah di tengkoknya, satu orang Islam itu kepada pemerintahan Islam, kalau dia mati dalam keadaan yang jahil. Apa maknanya? Hadis ini diuraikan dengan baik oleh Qaradawi dan yang lain, menyatakan bahawa orang Islam ini hendaklah patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan kepatuhan ketaatan yang maksimal, karena ini adalah sebahagian daripada tuntutan tauhid.
Selanjutnya, Al-Qawi juga menyatakan betapa perlunya usaha untuk menghidupkan semula sebuah kehidupan yang Islami dengan pemerintahan Muslim melaksanakan kewajipannya. Jadi tugas menegakkan negara Islam bukan merupakan satu usaha pribadi, tetapi ia memerlukan bantuan dari semua orang-orang mukmin dengan berada dalam satu jamaah. Itu timbul konsep jamaah Ikhwan al-Muslimun yang haraki sifatnya nak menegakkan negara Islam. Dia ada cabang-cabang dia di Timur Tengah. Bahkan kalau tak silap ingatan saya, dalam konteks Indonesia hari ini, Partai Keadilan Sejahtera PKS itu mempunyai satu kesinambungan kerohanian dengan gerakan Ikhwan yang berpengkalan di Kairo. And they are doing very well now di Indonesia. Kemungkinan mereka menang besar dalam pemilu tahun hadapan. Sebab mereka realistik. Mereka menjadi realistik kepada kebumian Indonesia. Mereka tak mengambil segala-galanya daripada Ikhwan al-Muslimun di Kairo. Mereka turun ke bawah, turba bersama dengan rakyat. Pemimpinnya alhamdulillah menunjukkan contoh yang baik. Duduk rumah yang sederhana, walaupun sudah menang. Ada yang sudah menjadi pengurusi MPR, Speaker Dewan Rakyat di sana. Ya? Mereka ubah, tapi mereka kuat dari segi kajian. Mereka menjadi realistik dari segi ke-Indonesiaan. Ini satu yang patut kita pelajari. Ya. Selain itu, Al-Qaradawi juga memperkuatkan hujahnya dengan menyebut beberapa dalil dalam sejarah Islam. Beliau menyatakan bahawa junjungan Muhammad SAW telah berusaha menegakkan negara Islam di kota Madinah dengan panduan wahyu ilahi. Junjungan Muhammad SAW bukan saja telah berfungsi sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga telah menjadi ketua negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Justru hukum menetap di dalam negara Islam adalah wajib, karena pada statusnya pada waktu itu adalah sebagai Darul Islam. Iman tidak sempurna tanpa berhijrah